أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini hari Khamis bersamaan 20 Mei 2021, 8 Syawal 1442 Hijrah. Siapa-siapa yang dah raya, masya-Allah, tabarakallah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, pengajian pukul 8.30 pagi iaitu asas nahwu saraf. Masih lagi surah As-Sajdah. Saya ada berikan matlamat kenapa saya buat kelas ini dalam grup ya. Ibu ayah boleh baca insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk ayat 24 surah As-Sajdah, tapi kita masih ada berbaki sedikit kalimah daripada ayat 23 iaitu li Bani Israel. Okey, li Bani Israel. Kenapa saya tak habiskan hari itu? Pasal li Bani Israel ni ada perbahasan yang sedikit detail lah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Salma, Kak Hana, Ibu Rosiati, Ibu Salwati, Ibu Khairiyah, masya-Allah. Okey, boy, kita tengok li Bani Israel. Dalam bahasa Arab kita ada kalimah ibn. Ibnun. Empat, ibnun, ibu ayah, jamaknya kita tengok ya. Kita tengok kamus sekejap. Kita tengok kamus online sekejap. Sekejap saya cari sekejap. Saya nak tunjukkan pada ibu ayah supaya jelas lah. Saya cari sekejap ya. Sekejap ibu ayah. Okey. Kita cari kalimah banun. Tadi saya tak sempat tengok. Okey, masya-Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, saya buka sekejap. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maryam. Okey, ibu ayah nampak ya. Okey, kalimah nampak. Kalimah banun. Banun jamak kepada ibnu, jamak kepada ibn. Kan, ibn. Ibn ni maksud kita kata bin lah, bin tu anak lelaki.
bin ataupun anak lah ya. Jamaknya banun, jamaknya banun. Okey, banun. Jelas nampak ni jamaknya banun. Banun ini adalah kalimah jamak kepada ibnu. Okey, jelas ya. Okey. Saya tutup. Jadi tadi Ibu Ayah, banun adalah kalimah jamak kepada ibnu. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi jamaknya ibnu, jamaknya banun. Jamaknya banun. Okey, banun. Ibu Ayah, ibn ni yang asalnya ba dengan nun ni, asalnya ba dengan nun. Cuma tak alif kat depan ni untuk mudahkan sebutlah. Okey. Asalnya ba dengan nun. Kita kata bin kan? Ahmad Kamil bin mualla tentu. Banun. Jadi Ibu Ayah nak tanya Ibu Ayah, banun nampak tak ada jamak. Kita dah kata dia jamak tapi belakangnya ada waw nun. Maka ni jamak apa namanya Ibu Ayah? Apa nama jamak ni? Banun ada waw nun di belakang. Apa nama jamak ni? Jamak salim. Saya nak ibu tulis dengan lengkap. Jamak apa? Salim saja ada mu'annas salim. Ada muzakkar salim. Muzakkar salim. Betul betul ya. Jamak muzakkar salim Ibu Ayah. Ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamaknya kalau dia rafa' dengan waw nun. Okey. Maknanya kalimah banun ketika mana dia rafa' kita baca banun. Rafa' kita baca banuna. Banuna. Kalau nasab ataupun jar kita baca banina. Nampak? Saya ulang balik. Jamak muzakkar salim ketika mana dia rafa' dengan waw banuna. Ketika mana dia nasab ataupun jar dengan ya banina. Kenapa baca nun balik bawah? Nak sesuaikan dengan ya. Kenapa baca nun balik depan di sini? Sesuaikan dengan waw. Okey Ibu. Ibu Ayah, ini penting. Ini saya jarang kongsikan. Pasal kita jumpa ni, saya kongsikan. Apabila jamak muzakkar salim, dia jadi mudhaf. Bila mana dia jadi mudhaf, sekarang ni dia akan jadi mudhaf pada kalimah Israel. Bila dia jadi mudhaf, dia tidak lagi boleh, dengar, dia tidak lagi boleh ada huruf nun. Nun ini kena buang. Bila dia jadi mudhaf, kita sandarkan dia satu kalimah lain, maka nun ini kita kena buang. Kita kena buang nun ni. Okey. Sekarang kalimah banu ataupun banin dia sandarkan kepada kalimah Israel. Okey. Maka akan jadi macam mana? Banuna akan jadi Banu Israel. Okey. Jelas? Banina akan jadi Bani Israel. Nampak tak Ibu Ayah? Okey. Siapa biasa dengar kalimah Bani? Kan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf kan? Ibu Ayah biasa dengar Bani ke Banu? Biasa dengar Bani ke Banu? Biasa kita dengar Bani kan? Biasa kita dengar Bani. Asalnya kalau asalnya Banu lah ataupun Bani lah, dia jamak muzakkar salim. Cuma ketika mana dia rafa', ketika mana dia mudhaf, kita kena buang nun. Dalam surah Kasas kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal-banuna, harta dan anak pinak. Al-banun, anak pinak. Siapa ibu yang tak mute? Ya, saya tengok je. Ibu Wan Azam saya mute ya. Okey. Ibu Wan Azam baru ikuti pengajian. Ibu Wan Azam belum betul lagi kan, belum perasan. Tak apa, saya matikan ya. Saya mute kan. Tak apa. Okey. Jadi boleh saya ulang balik. Banu Israel asalnya Banuna, tapi dijadikan sandaran, maksudnya Banu Israel.
Bani asalnya banina, ada nun. Ada nun. Tetapi oleh kerana dia jadi mudhaf, maka kerana dia jadi mudhaf, maka ibu ayah kita buang nun tu. Jelasnya kita buang nun tu. Okey. Pada ibu ayah yang baru ikuti pengajian dengan saya live ni, ibu ayah kelas 8.5 adalah kelas asas nahwu sharaf sebagai ulang kaji kepada ibu-ibu ayah yang dah belajar dengan saya dalam kursus-kursus sebelum ni yang berbayar lah, dalam 3-4 bulan sebelum ni. Jadi ibu ayah untuk tafsir pukul 9.30 pagi, tapi boleh join juga kelas ini, tak ada masalah, untuk biasakan diri. Cuma kalau ibu ayah tengok istilah-istilah yang tak pernah dengar tu, janganlah pula rasa down pula, pasal ibu ayah belum belajar lagi. Ibu-ibu yang belajar sekarang ni pun majoriti ni belajar daripada 0, kosong. Tapi sekarang ni boleh, kenapa? Istiqamah je, kuncinya istiqamah ya. Okey. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah, siapa yang baru hari ni tahu bani itu adalah jamak muzakkar salim dan dia mudhaf? Siapa baru tahu? Komen baru ataupun ulang kaji. Ibu Wan Azam. Pasal tu ibu ayah, kerana ramai yang barulah saya buat keputusan hari tu untuk terangkan ini khusus pada pagi ni. Saya tak terangkan hari tu. Kak Aziza ulang kaji bagus, Masya Allah. Kak Aziza ulang kaji bagus. Okay. Kak Noma, Masya Allah. Kak Zunaini baru ya, tak apa, Masya Allah. Kak Zunaini pula, Ibu Zunaini dari Batu Cave di Kombak. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, yang baru ni faham tak? Yang baru tahu tadi faham tak? Yang baru tadi faham tak? Okey. Jadi kita jumpa kalimah bani ni banyak kita jumpa kan? Kita banyak jumpa kalimah bani dalam Quran. Ataupun dalam kitab-kitab sirah terutamanya. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Qusay dan sebagainya kan. Banyak kita jumpa. Maka ibu ayah, rupanya bani itu adalah jamak muzakkar salim. Ini penting ni, jamak muzakkar salim. Dan dia mudhaf. Okey. Lagi satu saya nak tanya. Siapa yang baru pagi ni tahu jamak muzakkar salim bila dia mudhaf kita kena buang nun? Saya rasa saya pernah terang sekali ataupun 2 kali sebelum ni. Tak tahulah ibu ayah perasan ke tidak. Siapa baru komen baru, siapa yang baru tahu jamak muzakkar salim bila dia mudhaf kita buang nun, komen baru. Yang ulang kaji, komen ulang kaji. Ada ulang kaji mesti ada ulang kaji. Masya-Allah. Okay, ramai okay. Kak Aziza ulang kaji, bagus Kak Aziza ya. Ibu Salma ulang kaji. Ibu Salma ulang kaji, saya rasa Ibu Salma saya dah terangkan dekat surau Darul Muhajirin dulu kan, kalau tak silap saya kan, beberapa kali. Tafsir surah Al-Kahfi. Betul tak Ibu Salma? Okay, Ibu Salma ingat lagi, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Okay, Ibu ayah bagus. Jadi Ibu ayah, bani adalah mudhaf. Mudhaf ingat ya, jamak. Kenapa kita baca bani? Kerana ada huruf lam, huruf jar sebelumnya. Kenapa kita baca bani, tak baca banu? Kerana ada huruf jar lam. Kan? Jamak muzakkar salim ketika mana dia marfu' baca dengan waw. Tapi bila mana dia nasab ataupun jar, di sini ada huruf jar, huruf lam, huruf jar, maka kita bacalah li bani. Bani asalnya li banina. Tetapi kerana bani kita nak idhafahkan, nak sandarkan kepada kalimah Israel, maka apa kita buat ibu ayah? Kita buang nun. Jadi bani Israel macam tu. Okey, boleh ibu ayah semua insya-Allah jelas. Okey. Sebelum saya masuk kepada kalimah Israel, ada soalan tak? Tak ada ya? Okey, tak ada. Tengok pula pada. Ya, siapa tu ibu? Ustaz, saya Ibu Hairia. Ibu Hairia. Israel tu dia mudhaf ilaih. Ya, betul. Tapi dia fathah. Kenapa dia tidak kasrah? Okey, ini yang saya nak terangkan. Bagus. Maksudnya ibu dah timbulkan persoalan dah. Bagus, Masya Allah. Bagus ibu. Okey. Bagus ibu Khairiah tanya. Ya. Kenapa Israel tu biasa kita belajar kalau mudhaf ilaih kita belajar dengan baris bawah. Tu nak beritahu ibu ya. Kena faham ya. Mudhaf ilaih mesti baris bawah ke mesti jar? Cuba ibu jawab. Mudhaf ilaih yang saya ajar ibu ya,
mesti baris bawah ke ataupun mesti jar? Dia mesti jar. Mesti i'rabnya i'rab jar ataupun majrur. I'rabnya adalah majrur ataupun jar. Okey? Tetapi adakah jar mesti dengan baris bawah? Adakah jar mesti dengan baris bawah? Tak. Okey, bagus. Jadi Ibu Khairat timbulkan persoalan dan Ibu boleh berfikir. Okey. Contoh huruf jar min. Min. Kita ada belajar sebelum ni dalam mustawa 2, dalam kita ada belajar dalam saya tunjukkan mustawa 2 punya contoh lah kan. Kita ada belajar. Apa Ibu Ayah? Min. Kalau dari Zaid kita kata min Zaidin. Min Zaidin. Tapi kalau dari Ahmad kita kata min Ahmada. Kita tak kata min Ahmadi, kita kata min Ahmada. Maknanya kalau kata nama khas itu tidak bertanwin, kata nama khas itu bertanwin, maka bila dia jar, biasanya jarnya dengan kasrah lah. Zaidun, Muhammadun. Contoh kan, Zaidun, Muhammadun, Hasanun. Kalau dia jar, Zaidin, Muhammadin, Hasanin. Adapun nama-nama khas yang memang tidak bertanwin, contoh Israilu, Ahmadu, Makkatu, Aisyatu. Memang selepas huruf jar dia akan jadi majrur. Selepas huruf jar dia dikira majrur. Tetapi majrurnya bukan dengan baris bawah, dengan baris atas. Ulang balik Ibu ya, kata nama khas yang tidak bertanwin, bila mana dia majrur, majrurnya jarnya dengan fathah, dengan baris atas. Sekarang ni Ibu Ayah nak tanya, Israel kata nama khas ke kata nama umum? Israel tu kata nama khas ke kata nama yang umum? Israel. Khas kan? Bahkan Israel ini memberi maksud apa? Apa maksud Israel? Kita tengah sekarang tengah viral pasal Israel kan? Apa makna Israel? Israel itu nama nabi apa tu Ibu ya? Dalam bahasa lain? Dalam bahasa apa ya? Ibrani ke apa ke? Saya tak tahu. Yaqub, betul Ibu Asimah. Nabi Yaqub kan? Nabi Yaqub. Isra tu maknanya hamba. Il tu maksudnya Allah. Dalam bahasa itulah. Maka Israel hamba Allah. Abdullah lah maksudnya. Abdullah tapi dalam bahasanya Israel. Jadi Israel tu kata nama khas. Cuma ada beza Ibu ya. Beza. Satu Israel yang kita masukkan Nabi Yaqub itu kita tak cela. Tapi Israel yang kita masukkan dengan negara haram. Negara haram Zionis tu itu kita kena cela lah. Israel yang negara itu kita kena cela. Janganlah sokong pula. Ni saya tegah lah. Jangan kesian tak terpasal. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani ni takkan reda pada kamu orang Islam hinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Dia sesatkan kita. Jadi boyah yang dirahmati Allah Taala, Israel tu hamba, il tu Allah lah dalam bahasa dia orang lah. Ibu ayah itu kita tak nak bincang. Yang penting Israel kata nama khas yang tidak boleh ada tanwin. Jadi ibu ayah, kalau kata nama khas yang tidak ada tanwin, kita panggil apa? Ingat tak? Kalau bertanwin kita sebut munsharif. Kalau tak boleh tanwin kita sebut apa? Siapa yang tahulah, siapa yang tak tahu tak apa. Siapa yang tahu kongsikan. Kita ada ulang beberapa kali. Bagus Ibu, ramai juga ya. Ghair munsharif, bagus. Ghair ya ra, ghair munsharif. Tidak boleh bertanwin. Maka kata nama khas yang tak boleh bertanwin, boleh Ibu Salma tulis macam tu ya. Okey. Kata nama khas yang tak boleh bertanwin ketika mana dia majrur, maka dia jar. Ketika mana dia jar, maka dia jar dengan fathah. Sekarang ni Ibu ya, Israel, kalimah Israel rafa' ke nasab ke jar? Kalimah Israel rafa' ke nasab ke jar? Kalimah Israel sekarang. Jar. Okey, kenapa dia jar? Kenapa dia jar? I'rab ni jar. Kenapa dia jar? Pasal dia mudhaf ilaih. Bagus, masya-Allah, tabarakallah. Pasal dia mudhaf ilaih. Okey. Boleh Ibu ya? Okey.
Contoh saya kata kepada ibu ya. Ibu Khairia yang jawab ni mula belajar dalam bulan 10 hari tu. Bulan 11. Zero. Ibu Saedah mula belajar dalam bulan 6. Pun zero juga. Boleh jawab? Alhamdulillah. Kenapa? Kerana istiqamah. Ibu-ibu lain pun ramai Masya Allah. Yang mula daripada zero. Tapi istiqamah. Ibu-ibu yang baru ikuti pengajian. Memang sekarang belum faham lagi. Mungkin belum faham lagi apa Ustaz cakap ni. Mudhaf lah, mudhaf ilaih lah. Tapi istiqamah. Istiqamah Allah Ta'ala akan tunjuk jalan insyaAllah. Boleh? Siapa azam istiqamah? Istiqamah Ibu Ayah ya. Okey. Ibu Ayah bagus. Masya Allah tabarakallah. Habislah Bani Israel. Li Bani Israel dah habis perbahasan dia. Okey. Sebelum saya masuk ayat baru, ayat 24. Untuk Li Bani Israel, jelas ke tidak? Untuk Li Bani Israel, jelas ke tidak? Jelas? Okey. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Okey. Bagus Ibu Ayah ya. Harap Ibu Ayah dah salin tadi ya. Masya Allah, kita masuk ayat baru, ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صدق الله العظيم. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Okey, وَجَعَلْنَا kita kita dah biasa jumpa waja'alna kan? Dah biasa jumpa waja'alna, tapi tak apa kita sebut lagi. Ibu Ayah, waw tu biasalah waw tu di sini waw ataf lah ya, waw ataf. Ja'alna, waw ataf pada ayat sebelumnya ya. Okay. Ja'alna, tengok pada ja'alna. Ibu Ayah, ja'alna ni fi'il apa tu? Ja'alna fi'il apa? Fi'il madhi. Bagus Ibu Marusa ya. Fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Fi'il madhi ma'ruf. Betul. Masya Allah tabarakallah. Fi'il madhi ma'ruf. Antara 14 kotak, dia kotak yang ke berapa Ibu Ayah? Waja'alna antara 14 kotak tasrif, di kotak yang ke berapa? Kotak ke-14. Masya Allah, bagus Ibu Ayah ya. Kotak yang ke-14. Okey, kotak yang ke-14. Siapa Ibu Ayah minta seorang tolong tasrifkan? Tasrifkan, tak payah sebut kotak. Sebut terus. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Boleh sambil tengok nota dalam mustawa 1. Tengok nota 14. Siapa nak tasrif, komen saya. Kita praktis lagi. Ni peluang Ibu, peluang tasrif ni dalam pengajian asas dan sorof saja. Live ni. Ada tak? Nak try? Ibu segan. Nak saya buat ke? Tak apalah, saya buat dululah. Okey. Assalamualaikum, lambat Ustaz. Apa dia? Lambat masuk sebab tak dapat line. Siapa ni? Ibu mana? Ibu Faridah. Ibu Faridah saja. Okey, tak apa Ibu. Tak nak melambat, tak lain susah masuk. Tak apa Ibu, tak apa. Mesti Ibu ya, tak apa. Tapi Ibu, ini bukan kelas tafsir, ini kelas ulang kaji nahwu sorof. Tak apa, Ibu dengar saja dulu. Tafsirkan pukul 11. Tak apa, tak apa. Ingatkan pukul 9. Okey, tak apa. Alhamdulillah dapat join. Alhamdulillah. Okey Ibu. Terima Ibu ya. Ibu Asimah boleh Ibu insya-Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, untuk Mabul Ustaz? Betul. Untuk Ja'ala. Ya. Ja'ala apa? Kotak pertama. Ya. Ibu Asimah tahniah dapat cucu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kotak pertama Ja'ala. Kotak kedua Ja'ala. Okey. Kotak ketiga Ja'alu. Okey. Kotak keempat Ja'ala. Betul, Ja'alat. Okey. Kotak kelima Ja'alata. Bagus. Kotak keenam Ja'alna.
Betul. Kotak ke-7 ja'alta. Bagus. Kotak 8 ja'altuma. Bagus. Ke-9 ja'altum. Ja'al tu bagus. Kotak ke-10 ja'alti. Bagus. Kotak ke-11 ja'altuma. Bagus. Kotak ke-12 ja'altunna. Bagus. Kotak ke-13 ja'altu. Bagus. Kotak ke-14 ja'alna. Alhamdulillah ibu. Nah, tanya ibu-ibu dalam sibuk-sibuk jaga cucu pun dapat juga belajar ya. Alhamdulillah. Tahniah. Okey ibu, terima kasih. Okey, ibu Simah dapat taslim. Ibu yang jelas tadi ya. Okey. Ibu ya, nanti sampai satu tahap saya nak buat kelas. Sesekali saya nak buat kelas melatih untuk jadi mahir tasrif. Ibu yang akan buat macam saya buat. Contoh yang saya tak katalah saya mahir, tapi dulu kita masa belajar kena buat macam ni. Tengok saya buat ya. Untuk ja'ala, contoh ja'ala ya. Ja'ala, ja'alu, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altuna, ja'altu, ja'alna. Kita kena buat satu nafas. Saya kena buat satu nafas ulang 3 kali. Ja'ala, ja'alu, ja'alta, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altuna, ja'altu, ja'alna, ja'alu, ja'alta, ja'alta. Dah susah nak buat dah. Dulu memang wajib buat. Lepas tu kita kena balikkan bawah ke atas. Ja'alna, ja'altu, ja'altuna, ja'altuma, ja'alti, ja'altum, ja'altuma, ja'alta, ja'alna, ja'alata, ja'alu, ja'ala. Terbalikkan pula. Kena buat macam tu. Tak boleh silap. Kalau silap kena rotan. Ibu ayah boleh try kat rumah lah sendiri, cuba try buatlah insya-Allah ya. Wa ja'alna minhum huruf jar hum. Ibu sebelum tu ibu ayah wa ja'alna fi'il madhi, fi'il mesti ada apa? Ibu ayah, fi'il mesti ada apa? Fa'il. Okey, di sini mana fa'ilnya? Mana fa'il pada ja'alna? Na, tu betul. Na tu adalah fa'ilnya. Na tu dhamir kan? Maka ibu ayah fa'il mesti apa i'rabnya? Apakah i'rab fa'il? Fa'il mesti apa? Fa'il mesti rafa, betul. Fa'il mesti rafa, ya. Fa'il mesti rafa. Okey, maka dhamir na tadi tu dhamir apa namanya? Tulis dengan lengkap 3 perkataan ataupun paling kurang 2 perkataan akhir. Dhamir apa namanya? Dhamir apa? 2 perkataan akhir tu. Nah, tu dhamir apa namanya? Bagus. Pakcik Wahab, Ibu Khariah, dhamir marfu' muttasil. Bagus. Dhamir marfu' muttasil. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Ibu Sa'idah, bagus. Masya Allah. Ibu ayah, okay, cuba berikan pula pada saya bagaimanakah dhamir marfu'. Okay. Ini dhamir marfu' muttasil. Kalau munfasil macam mana? Dhamir marfu' munfasil yang kita bisa sebut. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu tu dhamir marfu' munfasil. Macam tu ya ibu ya. Okey, jelas insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Ja'alna minhum, min huruf jar, hum tu majrur dia. Hum tu majrur dan namanya dhamir. Saya terus ya, dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur muttasil. Okey. A'immatan. A'immatan. Jom kita tengok kalimah a'immah. Okey. A'immah ni jamak tau, tapi saya tunjuk pada ibu ya macam nak jadi macam mana ya. Okey. Immah. Tengok a'immah. Ya, okey, save. Jangan. Okey, ibu ya. Tengok. Ni. A'immah ni isim. Dia jamak apa ni? Jamak taksir. Dia jamak taksir. A'immah jamak kepada imam. Okey. Imam jamak kepada imam. Jelas ya? Okey.
Sebelum tu saya nak tanya Ibu ya, bila saya buka kamus online macam tu, dia membantu tak? Bantu Ibu ya tak? Maksudnya Ibu ya dah tahu dah cara nak cari dekat kamus online tadilah. Kalau Ibu ya nak cari dekat tak apa dah, nanti saya berikan link dia lah, Al-Ma'ani almaani.com, tak silap saya lah. Okey. Ustaz, suara tak clear lah Ustaz. Tak clear? Siapa tu? Ibu apa? Ibu Faridah tadi ke? Ibu Salama, Ibu Salama jelas. Oh, Ibu Kak Roma. Kalau tak jelas maksudnya lain akak tak kuat. Jelas, orang lain semua jelas, maksudnya akak punya lain tak kuat. Tapi akak dah try keluar masuk tadi kan? Lain akak tak kuat. Betul. Okey. Bagus Kak. Kak Norma ni antara belajar dengan saya dah lama dah dulu. Masya Allah. Tapi masih lagi nak belajar. Bagus, Masya Allah. Dah 6 tahun dah dulu ya. Bagus. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kak Norma ni belajar kat surau tu bawa anak-anak ramai. Anak kembar kecil berlari tapi istiqamah. Bagus Kak ya. Okey. Jadi Ibu ayah tadi jelas ya. Tu cara tengok kamus. Harap membantu Ibu ayah lah. Jadi tadi a'immah tadi jamak taksir, mufradnya imam. Jadi buat apa maksud imam? Apa dia makna imam? Apa dia makna imam? Imam tu apa? Imam tu imam sembahyang lah. Pemimpin, bagus. Baca Wahab, Ibu Khairiyah, pemimpin. Bagus ya. Pemimpin maksudnya kenapa kita panggil dia imam? Kerana dia adalah yang memimpin sembahyang kita. Imam solat. Pasal tu kita ada jadikan dia mudhaf. Imam, mudhaf, solat mudhaf ilaih. Imam kepada solat. Imam kepada masyarakat. Imam kepada sekian-sekian. Itu imam tu dia jadi mudhaf berkalimah lain. Kalau kita nak sandarkanlah kan. Tapi kalau imam saja, imam maksudnya pemimpin. Jamak pada imam, a'immah. Jamak pada imam, a'immah. Gitu ya. Okey. Jadi sini Ibu ya persoalannya, kenapa kita baca a'immatan? Kenapa kita baca a'immatan? Ibu ya. Okey. Jadi Ibu ya, a'immah ini dia jadi maf'ul bihi. Jadi waja'alna, kami telah menjadikan. Dia jadi maf'ul bihi, menjadikan daripada mereka a'immatan, imam. Okey, tapi yang saya nak cakap ni boleh tinggi sikit. Sekarang ni saya nak cakap ni agak tinggi. Sekarang ni siapa faham tak faham pun tak apa, tak wajib faham, ini agak tinggi. A'immatan ni maf'ul bihi. Tetapi dia maf'ul bihi yang kedua. Dia agak tinggi. Yang pertamanya dia maf'ul bihi yang pertama, tapi yang keduanya mana? Minhum kat depan tu maf'ul bihi yang kedua sebenarnya. Dah mula pening dah. Jadi saya tak nak teruskan. Cukup saya kata macam tu. Minhum akan muta'alliq kepada satu maf'ul bihi yang dihazafkan. Tapi itu bukan tahap kita belajar. Kang Ibu ayah tak faham kan? Berat. Cukup Ibu ayah tahu a'immatan, kenapa kita baca dari atas, nama pun asas kan. Kenapa baca a'immatan? Kerana dia maf'ul bihi. Okay, habis. Jadi Ibu ayah, maf'ul bihi mesti nasab. Adakah semua maf'ul bihi mesti baris atas? Adakah semua yang jadi nasab mesti baris atas? Jawapannya tidak. Tak semestinya semua yang nasab mesti baris atas. Kalau jamak muannas salim, nasabnya dengan kasrah. Okey. Jadi di sini kenapa dia nasab dengan fathah? Kerana dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dia nasab dengan, dia rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Okey, jadi di sini dia adalah nasab kerana dia maf'ul bihi dan dia jamak muzakkar salim, dia nasab dengan fathah. Habis ya. A'immatan yahduna bi amrina. Okey, yahduna bi amrina. Boleh kita tengok kamu sekejap ya. Okey. Jadi kita tengok yahduna fi'il mudhari'. Pasal tu penting Ibu ayah. Penting sekali untuk kita nak cari dengan kamus. Kalau dia fi'il, kita kena cari
3 huruf asal dia. Maka yahdu daripada ha dan ya, ha dan dia, tapi kita baca hada lah, hada begini. Hada. Okey. Tengok. Ni. Hada yahdi, hada yahdi. Nampak? Hada yahdi. Okey. Hada yahdi. Jadi boleh apa maksud hada yahdi ni? Hada yahdi ni maksudnya apa? Hada yahdi. Antara maksud hada yahdi adalah contoh hada al-haira. Al-haira. Okey. Al-haira ni orang yang sesat, orang yang kehairanan, orang yang sesat lah. Arsyadahu. Maksud hada apa? Arsyada. Arsyada memberi irsyad, memberi petunjuk. Ataupun dallahu, memberi tunjuk jugalah. Dallahu menunjukkan. Jadi hada ni menunjukkan, memberi petunjuk. Okey? Ataupun menunjukkan. Lawannya aksuhu, lawannya adalla. Adalla menyesatkan. Adalla menyesatkan. Nampak kamus ni? Macam itulah cara kita tengok kamus ya. Jadi boya, ini yang kamus ni saya tak suruh boya salin. Ini tak payah salin. Okey? Ini tak payah salin. Kalau siapa nak, dia bila saya buka aja terus ambil gambar. Terus ambil gambar ataupun terus snapshot ke, screenshot ke, terpulang pada boya nampak macam mana. Tapi kalau nak salin, nak tunggu, ni payah lambat lah. Okey? Saya tunjuk saja. Hada yahdi. Jelasnya saya tutup ya. Okey. Jadi ibu ayah, kalau kita tengok kalimah yahduna, kalau yahduna, kita tengok kalimah yahduna, kalau kita tak tahu 3 huruf asalnya, senang tak nak jadi kat kamus. Kalau kita tak tahu 3 huruf asal, kita cakap selama ni. Dalam kita punya kursus teknik faham, teknik kata dasar Quran pun kita belajar. Kita belajar pasal 3 huruf asal tu kan. Macam ni kita nak cari dekat kamus kalau tak tahu 3 huruf asal kalimah tu, fi'il tu. Pasal tu kalau cari yahduna, tak ada pun huruf ya, tak nampak huruf ya pun, yahduna tu. Pasal tu kena tahu, oh tu fi'il mudhari' kotak ketiga. Waw nun tu tambahan saja. Asalnya ha dal dengan ya. Cari ha dal dengan ya pula jadi kat kamus kan tak jumpa pula. Oh rupanya ya tu ditukar kepada alif maksur. Alif maksurah, maka jadilah hada. Macam tu. Tu boleh cari hada tadi tu. Hada yahdi. Ustaz, tak ada pun kalimah yahduna? Memanglah tak ada. Kita kena tasrifkan fi'il mudhari'. Yahdi, yahdiyani, yahduna. Yahduna fi'il mudhari' kotak ketiga. Yahduna. Barulah kita tahu. Pasal tu penting ibu ayah kena belajar kaedah. Kaedah ni tak susah. Dengan syarat ibu ayah belajar, tolonglah belajar step by step, foundation tu kena betul. Saya ulang balik ibu ayah, foundation ibu ayah, asas tu kena betul. Nak buat rumah, tapi asas bawah tu tak kuat, simen berterabur, tak kuat, konkrit tak kuat, robohlah rumah tu ibu ayah. Ibu ayah nak belajar Quran, nak belajar bahasa Arab untuk faham Quran. Tapi kaedah tak nak belajar. Ibu ayah pergi negara orang putih. Kena cakap orang putih tapi tak nak belajar bahasa orang putih. Boleh tak? Ibu ayah nak baca buku bahasa Inggeris tapi tak nak belajar bahasa Inggeris. Ibu ayah nak faham Quran tapi tak nak belajar bahasa Arab dengan kaedah bahasa Arab untuk faham Quran. Saya bebel sikit. Ibu ayah nak belajar bahasa Inggeris, nak pergi negara Inggeris ataupun nak baca buku bahasa Inggeris. Tapi cukup memanda tahu I, you, how are you, I'm fine. Betul dah claim. Saya dah pandai bahasa Inggeris, saya dah pernah belajar. Kelakar tak macam tu ibu ayah? Ibu ayah nak faham Quran, nak belajar Quran. Tapi sekadar belajar huwa, huma, hum, pernah belajar fi'il madhi sikit, mudhari' sikit. Lepas tu belajar sikit fa'il, isi fa'il ke apa ni, fa'il ke, maf'ul ke. Dengan istilah dia baru tak faham lagi pun tapi dah perasan kita dah belajar dah ustaz, dah tahu dah ni semua ni, asas dah tahu dah. Itu tak boleh lah macam tu. Saya bebel sikit lah benda ni. Sorry ibu ayah, tegas sikit. Okey. Ni yahduna, fi'il mudhari' kotak ke berapa ibu ayah? Kotak ketiga. Hada yahdi ya. Dia sahih ke mu'tal?
Dia sahih ke mu'tal hada yahdi ni? Mu'tal, bagus Ibu Harian, betul. Mu'tal ya. Saya tulis sekejap. Dia daripada hada. Saya tak tulis tadi pasal saya dah bagi kat kamus kan. Pasal tu saya tak tulis. Tapi saya tulis sikit. Hada yahdi, dia mu'tal, bagus. Huruf ilahnya pada mana? Huruf ilahnya pada, kita pergi pada apa ni? Huruf ilahnya berada pada apa fa'il? Ini fa fa'il, bagus. Pada lam fa'il, bagus. Ini fa fa'il, ini ain fa'il, ini lam fa'il. Pada lam fa'il, bagus. Bila huruf ilah berada pada lam fa'il dipanggil apa Ibu Ayah? Mu'tal, dia mu'tal, apa namanya? Naqis. Bagus, naqis ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, bagus Ibu Ayah ya, tahniah. Tahniah. Ibu Ayah yang belajar dan salin, Ibu Ayah akan ingat. Belajar, salin dan tengok balik. Macam tu. InsyaAllah lama-lama akan ingat. Ada ibu tanya saya, Ustaz macam mana nak hafal? Ibu Ayah jangan hafal, Ibu Ayah jangan hafal. Bukan masa untuk hafal sekarang ni. Ibu Ayah buat banyak kali. Banyak kali buat, otomatik Ibu Ayah akan ingat. Buat banyak kali. Bila dah belajar, salin, tengok balik. Tengok balik. Bila tengok balik, itu yang akan ingat. Bukannya Ibu Ayah hafal, betul tak dapat hafal, tension, bahasa Arab susah. Cok, tak nak belajar bahasa Arab. Kena tipu dengan syaitan. Boleh Ibu Ayah insyaAllah. Okey. Yahduna sampai Yahduna saja pagi ni. Sambung kemudian besok insyaAllah ya. Pukul 9.30 sekarang kita sambung dengan tafsir surah Al-Mulk insyaAllah. Okey boy, sekian itu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pukul 9.30 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.